أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. Pertama dan selamanya marilah bersama-sama kita merafakkan syukur sebesar-besar syukur kepada Allah dengan izin dan limpah kurnianya. Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita sekali lagi pada malam yang barakah ini dapat bersama-sama kita berkumpul dan berhimpun. Mudah-mudahan insya-Allah kedudukan kita, keberadaan kita, hadirnya kita pada malam yang barakah ini adalah sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jutaan terima kasih berbanyak-banyak kepada Ustaz Lutfi yang memimpin ataupun mengetuai salat fardu maghrib kita secara berjemaah. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita lakukan terutama ibadah kita untuk kita masuk pada satu kedudukan yang besar tidak lain dan tidak bukan adalah satu bulan yang cukup mulia kata Nabi, iaitulah Ramadan Al-Mubarak. Sebilangan dia tidak sebut Ramadan Al-Mubarak tetapi menyatakan Ramadan Al-Maghfirah, pintu segala keampunan. Sebab tu kata Rasulullah, orang yang paling rugi, orang yang paling binasa di atas muka bumi Allah, 3 golongan kata Nabi. Yang pertama, apabila dengar nama aku tetapi lisannya, mulutnya, lidahnya itu berat untuk berselawat kepadaku. Ini golongan yang binasa, golongan yang rugi. Bahasa mudah kita katalah, kalau dekat negeri akhirat besok takut-takut Nabi tak nampak kita, pinggirkan kita. Ni yang kita bimbang. Kalau atas dunia orang pulau kita, orang pinggir, orang tak nak bersahabat dengan kita, pun rasa lain macam. Apatah lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah selawat, maka jangan kita ambil enteng. Satu, golongan yang paling rugi, paling binasa. Dua, kata Rasulullah, orang yang di saat hidupnya masih punya ibu dan ayah tetapi tidak pernah minta doa kepada kedua ibu bapanya. Kata ulama tafsir, itu ibu doa lain, itu ayah kalau doa dengan sendiri lain. Kadang-kadang ada yang datang, Ustaz, mak ayah saya memang doa saya lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita ni tadi punya ibu dan ayah tapi ambil enteng, ambil mudah ataupun lebih kurang lah Ustaz. Khidmat pun lebih kurangnya, tapi tak pernah minta doa. Dia doakan kita. Tu memang dah, betul tak? Mak ayah tuan-tuan ataupun kita sendirilah sebagai mak ayah. Ya Allah, jadikanlah anak aku anak yang salihah. Kalau kata besok temu duga, ya Allah permudahkan urusan temu duga anak aku.
Nah, kalau kata anak kita periksa besok, ya Allah, bagilah lancar ya Allah ketika menjawab soalan pemeriksaan, ikutlah. Betul? Cara masing-masing doakan kepada anak dia. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amat rugi, amat binasa orang yang punya ibu dan ayah tetapi tak pernah request. Tak pernah minta, mak, esok adik bagian-bagian. Boh, besok kakak sekian-sekian. Tak pernah minta. Nah, waktu mengaji dengan Habib Ali dalam kitab Mukhtasar Sahih Bukhari, ramai orang datang minta doa pada saya. Kata Habib Ali, baguslah, bukan kata salah tu dah. Ustaz minta doa pada tuan-tuan, doakan Ustaz insya-Allah supaya Allah Ta'ala permudahkan segala urusan Ustaz. Contohlah, nah, besok ada temu duga, ataupun besok nak temu duga orang. Contoh, nah, musim-musim imam tarawih ni, kita nak tengok permudah. Tak ada masalah. Ustaz, minta tolong semayang hajat, boleh tak Ustaz? Kenapa? Anak besok nak operation. Boleh tak Ustaz pimpin? Nak minta tolong Ustaz doa lah. Nah, Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala aiban illa satartah. Minta, Ustaz, boleh tak Ustaz? Tak ada masalah. Tetapi kata Al-Habib Ali Zainal Abidin, ramai orang yang terlepas pandang minta doa kepada saya. Ialah, kalau di sisi kita tak apalah, minta doa pada Ustaz Lufi. Nah, minta doa pada siapa-siapa. Ustaz, doakan anak Ustaz, insya-Allah nak pergi umrah. Ustaz, doakan anak Ustaz supaya dapat bagian-bagian. Itu tak ada masalah. Tapi ramai yang terlepas pandang. Bu, Umi, ayah, doakan abang ni insya-Allah ni, nah, nak periksa. Itu doa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hijab daripada Allah. Nah, tu kata tu. Nah, tak ada hijab. Kalau mengaji dalam kitab Bulughul Maram, apabila mak ataupun ayah meninggal dunia, sebelah kaki terpotong barakah. Maksudnya apa? Sebelah kaki tu asal boleh masuk syurga dah. Tarik yang sebelah masuk syurga tu bagi duduk tengah-tengah. Sebab apa? Hilangnya redha, hilangnya doa, hilangnya kita katakan satu kekuatan untuk diberikan kepada awalidin salihin yudu'u lahu, anak yang saleh. Dua, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang kita nak bahaskan ni, orang masuk dalam bulan Ramadan tetapi keluar habis daripada Ramadan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perangai minta maaf cakaplah. Ya, macam tu lah. Nah, kalau kaki mengumpat, sambung balik. Dia setan ni dia cuti sekejap. Nah, cuti pergi makan angin bulan Ramadan ni. Nah, kita bulan Ramadan ni sibuk sikit. Dia diikat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia ada tanda bulan Islam ni. Masuk Ramadan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan dengar Aidilfitri, Allahu Akbar, Allah. Raya Haji ataupun hari wukuf di Arafah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Dia ada signal tetamu nak datang. Nah, bila tetamu nak datang ni dia ada signal. Macam kita lah, orang nak datang rumah kita tak hello, WhatsApp. Betul? Tak WhatsApp, kalau orang dulu-dulu maklumkan dulu sepatah dua. Ni nak hantar surat ni, nak hantar undangan ni, anak nak kahwin, cucu, ada signal. Bukan main pakai terjah je pergi rumah orang. Begitulah kita berada pada fasa Sya'ban ni, yang mana kedudukan dia cukup-cukup besar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana antara ibadat-ibadat yang kita nak upgrade, yang kita nak buat, termasuk daripada hukum hakam, nak masuk di dalam bulan Ramadan. Walaupun kadang-kala kita biasa dengar, walaupun kadang-kala kita biasa lalu, walaupun kadang-kadang kita duduk dalam kelas-kelas bab kita kata puasa, tapi tak apalah, kita ambil tentang kelebihan. Di antara kelebihan kata Rasulullah, bila tiba bulan Ramadan, pertama sekali tuan-tuan, sematkan dalam hati tuan-tuan, jangan tinggal solat sunat tarawih. Okey? Mana pun tuan-tuan pergilah, tarawih asal perkataannya iaitulah rehat, tarwih. Nah, rehatlah, kalau bahasa kita apa yang orang panggil? Santai. Nah,
Orang kata buat tenang-tenang 2 rakaat, lepas habis tu baca Quran sekejap, sambung balik 2, lepas tu baca Quran sekejap, rapat sampai qiyamul lail. Tapi kalau kita dengan iman yang ada ni tuan-tuan, kalau rehat jawapannya pergi mana tuan-tuan? Kedai mamak dulu. Nah, kita kalau rehat. Nah, bab tu setengah tempat 8 terus. Setengah tempat 20 terus. Ni pun jadi perbahasan juga ni. Nah, 8 20 tiap-tiap Ramadan lah. Nah, maka ambil pendapat yang terbaik 20. Habis cerita. Nak buat 8 tak ada masalah. Nah, buatlah. Nah, ustaz, kami 8 dekat masjid ustaz. Tak apa. Nah, selebihnya kami buat kat rumah. Boleh. Ustaz, kami memang buat 20 dekat masjid ustaz. Tak apa. Okay? Yang paling penting tarawih jangan kita tinggal. Terlebih utama solat berjemaah. Itu ustaz tak bahaskan dah bila masuk Ramadan ni. Ustaz tak ada cerita dah. Jangan kata pula ustaz ramai orang ustaz tarawih jaga. Nah, semayang fardu tak jaga. Ingat, tarawih mesti buat lepas tunai solat fardu isyak. Isyak pukul 10, lepas tu baru masuk waktu. Kena faham. Isyak semayang pukul 11, musafir. Contohlah, daripada Shah Alam balik mana? Contoh jauh-jauh sikit, Kota Baru lah. Nah, balik tiba-tiba pukul 9.30 ke, tak semayang isyak lagi. Usalli sunnatan tarawih rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Tak sah. Tarawih mesti solat selepas solat fardu, bukan masuk waktu. Masuk waktu isyak sekarang pukul berapa cu? Isyak 8.39. Contohlah 8.40 lah, senang cerita. Nah, 8.55 lah semayang tarawih, contoh. Ataupun 9 suku lah, sedangkan dia solat fardu isyak belum lagi, bukan masuk waktu. Tadi sakit perut lepas daripada buka puasa. Okey, orang dah semayang isyak, kita pun kat toilet lagi. Mula-mula ustaz tak tahulah ustaz makan apa. Betul? Bunyi dah selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sallallahu. Mula-mula ustaz, tapi saya ngam-ngam dah ustaz masuk di tengah tarawih. Jadi saya semayang tarawih dulu lah ustaz. Saya ikut ramai-ramai. Usalli sunnatan tarawih rak'ataini makmuman, semayang gerbak-gerbuk tak kira lah berapa rakaat pun, 2 ke 4 ke. Lepas tu baru nanti kalau orang dah pergi moreh, baru saya semayang isyak dekat ujung tu seorang-seorang. Tak sah semua tarawih tadi. Boleh? Sebab tarawih masuk mesti tunaikan solat fardu isyak. Dalam kitab Mu'tabar sebut, isyak tak masuk waktu lagi, tapi kita dah solat. Kat mana tuan-tuan? Isyak tak masuk waktu lagi. Jamak takdim. Daripada Shah Alam jauh sikit lah, kita kata balik Alur Gajah. Ada kan Masafatil Qasri, ada kan 2 marhalah kan? Ada kan? 90 lebih kan? Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun berbuka makan. Okey, makan. Lepas tu kita akan kita katalah baru dekat Seremban. Contoh. Ustaz buat misal ni, daripada Shah Alam nak balik Alur Gajah ataupun Shah Alam nak balik Batu Pahat, ikutlah. Okey, berhenti dekat RNR Seremban. Makanlah buka puasa, okeylah. Nah, selang 20 minit, 25 minit solat maghrib. Biasanya kalau balik kampung atau ada kerja, kita akan buat jamak takdim. Betul? Maghrib 3, lepas tu naik buat berapa? Isyak 2. Jamak takdim, bukan takhir. Katalah jam pukul 8, contoh. Nah, kata maghrib 7.25, gedebak, makan apa semua, ambil uduk pukul 8 malam. Usalli fardha maghribi 3 raka'atin adaan lillah, ataupun adaan majmu'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Semayang maghrib, gedebak. Assalamualaikum warahmatullahi. Maghrib selesai.
Jamak takdim. Jam pukul berapa tadi Ustaz kata? Pukul 8. Lepas tu buat apa? Nak buat isyak lah, betul? Lepas bagi salam, betul? Naik buat isyak. Katalah 8:05 minit. Usalli fardha isya'i qasran adaan lillahi ta'ala. Buat dua lah. Okey. Allahu Akbar. Gerebak-gerebuk 8:05 minit. Katalah 8:10 bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jam pukul berapa sekarang? 8 berapa? 8:10, 8 suku. Contoh. Isyak dah masuk belum? Belum lagi. Contoh ni. Bayangkan ni. Ikut apa Ustaz cakap ni. Nah, daripada Shah Alam nak menghala ke Alur Gajah ataupun nak menghala Batu Pahat. Okey, sampai RNR Seremban, contohlah. Okey, beli makan untuk berbuka puasa. Gerebak-gerebuk dah lepas makan, pukul 8 ambil uduk, angkat takbir sembahyang maghrib 3. Lepas habis 3 bangkit nak buat solat isyak 2. Dia panggil jamak takdim. Okey. Lepas dah selesai 2 rakaat isyak tu, boleh tak nak semayang solat tarawih? Isyak 8.40. Isyak 8.40. Tapi dah semayang dah isyak betul. Sebab kita jamak apa tadi? Takdim. Sebut betul-betul jamak, bukan jimak. Sebut betul-betul jimat takdim, jimat ada. Ustaz, apa Ustaz sebut jimat takdim? Oi, slow sikit. Nah, jamak takdim. Boleh ke tidak? Kaul mu'tamad boleh. Masuk dah solat sunat tarawih sebab dah buat solat fardu isyak. Tapi aku tak pernah jumpa lagi orang buat tarawih macam tu. Nah, dan ni ada lagi perjalanan 1.5 jam tu. Nah, sempat pula tarawih ke RNR tu, bohong. Nah, tak ada mana tarawihnya. Nah, ustaz ke apatah lagi baru nak start, memang tak ada. Nah, start kereta je jalan teruskan perjalanan. Tapi nak cerita hukum. Daripada sini nak pergi balik, lepas tu jamak takdim. Lepas habis isyak, 8 suku baru. Tak apalah. Sunatan tarawih rakaat ini. Contoh, Allahu Akbar. Lepas tu naik balik, Allahu Akbar. Contoh buat tarawih. Boleh. Sedangkan kita katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, belum lagi masuk waktu solat fardu isyak. Itu ada khilaf lah. Tetapi jumhur ulama, kebanyakan ulamanya menyatakan boleh. Tapi jarang lah, betul tak? Kita buat macam tu, betul? Nah, kadang-kadang minta maaf lah. Jangan kata tarawih, maghrib pun tak sembahyang. Saya pernah jumpa seorang hamba Allah. Saya dijemput untuk baca doa. Bukan Seri Kembangan, Sungai Merap. Dekat-dekat lah. Tempat steamboat. Berbuka puasa, ada satu office, satu company. Dia minta tazkirah santai 15 minit, 20 minit sebelum azan maghrib. Kemudian terus baca doa, kemudian menjamu selera. Sungai Merap, tak silap Ustaz. Sungai Merap. Tapi Ustaz ingat main bakar-bakar tu. Terbalik-terbalikkan udang. Nah, apa lagi tu? Aku pun tak kerti dah tu. Nah, angkat kepit-kepit tu. Dia jemput Ustaz. Nak jadikan cerita, jumpa kawan. Kawan lama ni, duduk Ampang. Macam mana kau boleh ada sini? Engkau tu macam mana boleh ada sini? Dia tanya Ustaz tanya dia. Nah, aku kerja kat sini lah. Ya ke? Allah mah patut aku tengok tadi macam kenal dia kata. Nah, cerita. Okeylah. Saya pun makan dah buka puasa semua, kita pun tengok jam. Nah, tengok jam, cantik ni 8:05 minit, 8:10 kita pergi sembahyang maghrib. Nah, sembahyang, dia dekat meja makan lagi. Nah, tengok 5 minit lagi dah nak habis waktu dah. Ustaz pun tanya, tak semayang ke? Dia kata tak apa, aku jamak kepala otak duduk Ampang. Nah, daripada Ampang pergi Sungai Merap tu mana ada Masafatul Qasri. Nah, jamak apa bendanya? Inilah kata Nabi SAW, iaitulah ramai orang puasa, ramai orang duduk dalam Ramadan. Dia hanya beriman kepada Ramadan tetapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Batu ulama-ulama besar. Bagus, semangat tarawih, semangat sedekah, semangat Quran, cantik, teruskan. Tapi jangan beriman bulan Ramadan.
Ramadan sakat, bagus. Macam ibu-ibu, ayah-ayah biasa paksa anak untuk puasa, bagus ke tak? Tuan-tuan dululah, ataupun saya kecil-kecil dulu. Nah, mak suruh puasa, paksa kita, bagus ke tidak? Bagus. Tapi yang betulnya Nabi kata paksa tentang solat, bukan paksa tentang puasa. Kerana orang jaga solat, confirm dia akan jaga betul-betul puasa. InsyaAllah, jarang kita tengok orang jaga solat, hari ni malas lah nak puasa. Jarang. Mungkin ada. An-nadir kal ma'dum. Nah, jarang kita dengar. Okey, tapi berapa ramai orang yang puasa, minta maaf tuan-tuan minta maaf lah tuan-tuan bukan kita nak mengata tak. Nah, apa realiti yang berlaku? Macam hari ni lah, orang tak malu dah cerita maksiat hari ni. Betul? Bukan kita nak kata dia tu ahli maksiat, orang api neraka, penghuni api neraka. Tak. Tengok hari ni tak malu. Cerita tentang maksiat hari ni. Ayu berapa kali dah pergi clubbing, berapa kali dah balik dalam keadaan mabuk dengan lelaki lain. You serius ke nak tahu ni? Tak ada malu dah hari ni. Nah, Nabi sebut akhir zaman. Kalian akan tengok orang yang berbuat maksiat, dia berbangga-bangga dan menghebahkan maksiat ni. Tu pelik tu. Nah, macam cerita apa, isu apa Maula Amin tu kan, Maula Amin tu. Nah, tak kira lah soal dia nasab Nabi ke tak nasab Nabi, tu dia jawablah dengan Allah Ta'ala. Betul? Tak kira lah tu. Satu sudut tu biarlah orang-orang yang berautoriti buat kerja. Kita scammer lah, apalah, okey lah, tak apalah. Nah, tapi apa dia datang tu, dia suruh kita berjoget ke? Tu artis-artis luar negara tu datang tu, kacau minda-minda anak-anak muda kita, ajak berbuat maksiat. Tu betul bapak segala scammer. Kalau nak cerita intipati lah, apa yang dia buat, saya tak rasa lagi Maula Al-Amin tu buat sini duit semua. Saya tak nampak lagi lah. Peras ugut, rosakkan minda ke, masuk sekular ke, liberal ke, tak nampak lagi lah. Cuma status duk kata keturunan Nabi, nasab Nabi, para habaib, nah, ahlul bait, itu tak apalah, kita serahlah pada orang-orang alim yang tu. Nah, biar dia ambil autoriti atas dia lah. Tapi nak ceritanya dia datang tu buat apa? Kita hantam kau-kau, okey lah. Mungkin kita ada pendirian, tapi kenapa tak setimbang nilai yang kita bawa? Artis-artis luar negara, sama ada dalam negara, dalam bulan Syaban, bahkan malam nisfu Syaban buat konsert baru-baru ni. Minta maaf tuan-tuan, ni tak ada siapa-siapa dah, ni umum. Nah, negeri mana ke, siapa ke, tak kisah. Kita ambil nasihat, bukan marah. Sebab apabila maksiat turun, hal keadaan bala Allah Ta'ala timpa, dua je sebab. Pertama, orang-orang alim, orang-orang yang tahu, diam, kunci. Tahu benda tu, Ustaz tak payah cerita lah bab-bab tu Ustaz. Nah, konsert-konsert tu, alah diam je lah Ustaz. Nah, contoh, Ustaz tak payah cerita lah maksiat-maksiat ni Ustaz. Nah, yang Nabi-Nabi sebut ni, Ustaz nak cerita apa yang Ustaz ni, nampak? Nah, kunci mulut. Biarlah, aku ngajar je lah apa yang boleh ngajar. Nah, orang jadi macam mana ke apa ke. Satu. Yang kedua, orang yang ada kuasa, yakni umarak, pemimpin. Okey? Dia tak buat untuk mencegah. Kata Nabi SAW dalam kitab 40 hadis akhir zaman, karangan almarhum Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam, tunggu bala daripada Allah. Ini yang berlaku. Nah, jadi bukanlah kita kata mana-mana pihak betul, mana-mana pihak salah. Kita tengok. Kecuali dia ambil, dia buat perkara yang tak sepatutnya, itu lainlah. Sebab tu bila tiba Ramadan, satu kedudukan yang besar. Sangat-sangat rugi dan binasa, kata Rasulullah, 3 golongan. Dengar nama aku berat untuk berselawat, ada punya ibu dan ayah tetapi tidak minta doa. Dan ketiga, masuk dalam bulan Ramadan, keluar daripada Ramadan, dosa tak diampunkan oleh Allah.
Sedangkan iblis diikat, iblis dirantai, tak buat kerja, hanya nafsu kita semata-mata yang bergelumang. Maka poin pertama, jangan tinggal tarawih. Salat fardu tak bahas. Okey, jaga tarawih. Kita cerita benda sunat sebab Nabi sebut dalam hadis, benda fardu dilipat kali gandakan 70 kali ganda. Amalan sunat dibayar seperti pahala fardu. Cuma tarawih macam ustaz kata tadilah, 8, 20 ikut setempat ra'i. Yang buat 8 pun ra'i, mungkin ada tazkirah. Yang buat 20 pun ra'i, alhamdulillah, tak ada masalah. Kita berkelahi ke main. Orang tak semayang berapa ramai ni. Nah, orang tak solat. Jadi tu kita akan ambil cakna. Saya selalu sebut dengan sahabat-sahabat tim-tim kita, waktu PKP kan kita cuba halang orang kan untuk datang kan. Okeylah, sebab memang itu apa yang kita boleh buat sebab wabak. Tapi sekarang apa yang kita buat untuk ajak orang kembali ke rumah Allah? Ajak balik orang ni hari ni tuan-tuan. Sekarang kalau orang bab solat ni banyak bermudah-mudah. Kata Nabi SAW, orang yang bermudah-mudah dalam bab solat, pertama sekali tanda dia, sakaratul maut dia tu tadi cukup berat. Orang yang bermudah-mudah tentang salat. Bahkan ada satu ekor binatang yang di dalam alam barzah, namanya Syuja'ul Afra. Nama dia, ular ni. Tukang baham, tukang patuk, tukang racun, tukang gigit, ikutlah nak panggil apa pun. Dan dia sama sekali tidak diizinkan oleh Allah untuk duduk di atas muka bumi Allah. Kerana kalau dia duduk di atas muka bumi Allah, nescaya tidak akan ada satu tumbuhan, tidak akan ada seekor binatang, tidak akan ada satu orang manusia pun mampu untuk hidup. Kerana apa? Racun, poison luar biasa, namanya Syuja'ul Afra. Ini binatang akan tunggu di bawah bagi orang yang sengaja meninggalkan solat fardu. Jadi tak bahaslah fardu ni, sekarang kita cerita tarawih. Maka kualitinya sudah tentu 20. Okey, tak boleh lagi lah tu. Dalam kitab-kitab Aqidah Sunnah wal Jamaah, Matla'ul Badrin, kitab-kitab besar tu tak boleh lagi lah tu. Okey, cuma kesesuaian. Dan kalau boleh, salat sunat witir jangan balik buat dekat rumah. Witir bukan penutup. Faham betul-betul? Saya tak semayang witir ustaz, saya semayang kat rumah. Kerana saya bangun qiyamulai. Habis orang lain tak qiyamulai lah, kau je lah. Dia tak salah witir dekat rumah. Tapi Nabi sebut dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Nabi sebut apa tuan-tuan? Ustaz sempat bawa. Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Orang yang salat sunat tarawih, dia berdiri bersama dengan imam sehingga imamnya beredar, dituliskan sampai witir lah. Biasa kalau kita tempat kita ni, dituliskan, dicatatkan, dirakamkan baginya ganjaran orang yang bangun qiyam semalaman, yaknilah seumpama satu malam. Jangan tinggal tuan-tuan. Sebab tu Nabi sebut dalam bulan Ramadan, especially 3 mim ni jangan tinggal. Mim ni duduk belakang, bukan duduk depan. M ni duduk belakang, bukan duduk depan. Maksud ustaz huruf tu. Jangan tinggal. Biasa kalau kita belajar apa-apa dulu, dia mula urut depan tu. Cikgu kata, bila periksa jangan lupa bawa duit. Duit apa pula cikgu? Mana ada dalam dewan periksa nak bawa duit? Bukan duit kertas tu. Duit di doa, you usaha, I ikhtiar, ti tawakal. Kalau tuan-tuan ingat dululah. Cikgu saya selalu sebut itu. Duit jangan tinggal. Apa pula kena mengena duit? Bukan duit tu. D-U-I-T. Tapi Nabi SAW sebut awal dah. Yang pertama, tiba Ramadan, jangan tinggal qiyam mim terakhir. Bangun. Kan bangun sahur tu. Sahur tu ciloklah sikit 2 rakaat. Salat 2 rakaat tu.
Dan sahur tolonglah bangun. Tolong. Kerana Nabi sebut dalam waktu sahur dua keadaan. Pertama, ada waktu mustajab. Yang kedua, dalam waktu itu ada keberkatan hidup kamu. That's mean masa kamu. Okey. Walaupun hari ni kita rasa semua benda buat dengan cepat, betul tak? Hari ni dia punya pergi tu. Kalau saya ingat ustaz lah, kalau nak tiba Ramadan ni, ingat lagi lah tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, 2 tahun ke 3 tahun lepas tu raya terkejut tu, ingat lagi tu saya tu. Ni nak masuk 20241445 hijrah ni. Kata Nabi, jangan tinggal qiyam, bangunlah sahur tu. Saya tak bangun sahur pun tak apa ustaz. Tak ada masalah lah ustaz, saya boleh tahan lah lapar dahaga. Tak ada laparnya dia, tak ada dahaga. Bukan soal tahan lapar dan dahaga, tetapi Allah Ta'ala menanti doa daripada hambanya di saat waktu mustajab, iaitulah waktu qiyam sebelum daripada subuh. Tu waktu terbaik tu. Biasa kita pukul 5 pagi lah biasa kita sahur. Walau penat, walau letih, ambillah sebiji tamar tu. Ambillah seteguk air tu, jangan tinggal. Meletihlah mama, umi, abang tak makan pun tak apa, abang larat puasa. Kakak tak makan pun tak apa. Jangan, kerana waktu tu ada waktu yang barakah. Satu. Okey, qiyam jangan tinggal. Dah bangun tu. Sebab tu dia ada waktu imsak. Sebilangan ulama kata imsak tu menahan diri, stop dah makan. Bukan kata tak boleh makan. Dia tak boleh makan betul-betul tu masuk azan subuh, terbit fajar shadiq. Ten, Allahu Akbar. Ada orang kata tak apa, selagi makanan dalam mulut tak habis lagi waktu sahur tu, boleh makan. Dia tambah pula, jangan membazir, kata dia. Hawa betul. Tak ada. Bila dah dengar azan tengah kunyah, luehkan. Maka cukup memadai waktu tu sudah sampai dengan makna terbit fajar shadiq. Jangan tinggal 2 rakaat tu tuan-tuan, waktu tu dibagi. Siap-siap ke untuk kita kata solat fardu subuh berjemaah, sugi ke, gosok gigi ke. Lepas daripada zuhur, makruh gosok gigi. Sebelum tu okey lagi, 9 pagi, 10 pagi tak makruh lagi. Ba'da zuhri. Makruh bukan batal, makruh. Sama sugi, sama gosok gigi, sama siwak. Makruh selepas daripada ba'da zuhri. Kerana sabit di dalam hadis, Nabi bagi tahu mulut orang yang berpuasa, baunya itu tadi indallah, di sisi Allah, lebih wangi, lebih harum lagi daripada bau yes. Sebab tu dia tak dituntut. Tak selesa lah ustaz, saya kejap lagi ustaz, saya pukul 3 ada meeting ustaz. Kadang-kadang mulut kita ni berbau lah ustaz. Okey. Makruh tetap sama. Memang berbau lah, tak makan. Nabi sebut lebih harum daripada kasturi. Tapi di sisi Allah lah. Boleh? Ayah, jangan pergi pula depan mam. Cuba bau jap. Tu bukan kasturi bang, tu loji nama dia bang. Astaghfirullah, nak pengsan saya bang. Berapa tahun dah tak gosok gigi ni bang, oi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Azanah. Ya Allah ya Rabbi. Azanah. Mau semena lagi. Okey, jadi ambil kesempatan. Jangan tinggal yang pertama sekali apabila qiyam. Tarawih dah memang dah. Tu paling penting tu. Busuk-busuk macam mana pun 27, 28, 29 balik kampung ke apa ke, jangan tinggal tarawih. Itu tanda kayu ukur kita berada di dalam bulan Ramadan. Satu, qiyam, jaga. Kedua, Nabi sebut jaga apa? Iaitulah jaga dalam bulan Ramadan. Apa Nabi kata? Silaturrahim, mim terakhir. Jaga.
Ini lagi bulan Ramadan pula, la ilaha illallah, kelahi adik-beradik, kelahi jiran, kelahi dengan orang pejabat. Ni kena ambil faham. Azan dulu dah. Kita bagi azan dah masuk. Bagi azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah tuan-tuan kita sambung sikit pada malam yang barakah ini insya-Allah. Baik, kata pengarang kitab rahimakumullah taala, 3 benda jangan tinggal di dalam bulan Ramadan. Yang pertama sekali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah kita kata yang tadi Ustaz sebutkan, qiyam. Jangan tinggal. Jangan tinggallah. Okey, itu kedudukan yang paling besarlah. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu kedudukan yang betul-betul kita kata mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang kedua Ustaz sebut apa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Iaitulah tolong jaga hubungan silaturrahim. Apabila tu kadang-kadang kita ni banyak tersilap dekat situ, betul. Sampaikan Nabi bagi warning, Nabi bagi amaran. Di antara orang yang tidak akan diangkat amalannya walaupun sejengkal, iaitulah yang pertama sekali tarkus salati, orang tinggalkan salat. Yang kedua, seorang isteri derhaka kepada suami. Yang ketiga, orang yang putus silaturrahim. Ni kita risau ni. Cumanya kata ulama, tengok macam mana. Ada putus silaturrahim, dah dengar ceramah, dah tahu nak sambung, tapi orang tu yang tak mau, maka selesai urusan kita. Kena faham tu, kena mengaji juga bab tu. Cuma Ustaz tak nak sebut detail lah, sebab bukan nak cerita yang tu. Saya dah bagi dah Ustaz dengan dia, saya mohon maaf dengan dia, minta maaf kalau saya ada salah, saya ada hutang. Saya nak bayar balik ke depan. Tak tahulah Ustaz, sampai sekarang saya pun heran lah Ustaz. Dulu kan main baik dengan saya. Leni bertegur saya pun tidak. Adakah saya dinamakan putus silaturrahim Ustaz? Berapa kali dah saya nak baik dengan dia, saya pun tegur dia. Saya pun bagi salam dekat dia Ustaz. Sedangkan bagi salam tu saya faham hukum dia, bagi sunat, jawab tu wajib. Tapi tak tahulah Ustaz. Maka selesai urusan kita. Okey, jaga dua ni, silaturrahim ni. Dalam bulan Ramadan tambah-tambah. Kalau orang bagi jamuan berbuka puasa biasa kan, iftar. Kalau memang suruh berbuka di masjid, di masjid lah. Suruh berbuka di surau lah. Boleh? Janganlah kita katakan sampai ambil hak orang. Dah ambil satu, okey tak apa, memang tak ada masalah lah kalau kata nak balik sebab dalam bungkus. Ini belum apa-apa lagi dah siap-siap dah ambil dah. 3 bungkus dia dah suruh awal-awal dah. Ini kadang-kadang berlaku banyak masjid dan surau. Orang bagi iftar tu ialah bagi siapa yang datang lah. Kemudian duduklah. Tak, dia ambil, datang balik, ambil, tukar baju pula tu, tak nak bagi cam. Alah, kadang-kadang. Sama macam gotong royong, Khamis malam Jumaat ke. Ambil bawa balik, bubuh dalam raga motor. Tak boleh, jangan buat kerja macam tu. Kecuali dah habis. Orang pun tak ada dah. Duk kemas-kemas dah. Lain. Okey, jaga hubungan kita. Takut-takut kita terambil hak orang. 2. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, jaga mim yang terakhir, qiyam, silaturrahim, mim, m. Dan yang nombor 3, ta'am, jamu orang makan dalam bulan Ramadan. That means jamu orang berbuka puasa. Sini ada buat kan buka puasa? Ada? Saya pun tak tahu, biasa ada lah. Biasa mesti ada punya sekarang. Selangor, KL, tak usah ada bimbang lah. Cuma kena tengok hari lah. Kadang-kadang ada hari bekerja, kadang-kadang setengah tempat tak ada Ustaz. Masjid Hasanah Bangi, baru ni saya pergi mengajar. Dia punya nazir. Memang tak tahu nak cakap lah. Mantap gila kot. Cuma tak tambah bak alif bayar je belakang lagi tu. Mantap habis. 30 hari Ramadan ada makan, 30 hari sahur ada.
Saya dengar 30 hari imam qiyamul lail. Kuliah Zuhur setiap hari. Masjid 30 hari Ramadan, luar dalam kiri kanan tak kunci. Ini tahun tuan-tuan. Nah, maksudnya apa? Sampai imam dia kata dengan saya lah, Ustaz, mudah-mudahan ada jemaah mati dalam masjid. Ustaz, kurang ajar betul. Nah, tak kunci tahun ni. Nah, cuma dia pasang lah security ke ataupun orang yang pusing-pusing. Tak kunci. 30 hari sahur, 30 hari berbuka, 3 tarawih tak usah cerita lah. 30 hari imam qiyamul lail. Kuliah Zuhur sepenuhnya. Oh, saya kata memang tak berkunci tahun ni Ustaz. Sebelum ni ruang dalam berkunci. Maksudnya kalau pintu pagar luar tak berkunci, tuan-tuan kalau nak datang lepak, iktikaf, tuan-tuan boleh tidur luar. Ni tak. Nah, boleh duduk dalam ruangan utama. Subhanallah. Ini antara pendekatan lah. Okay, yang dia buat. Jadi apa yang Ustaz nak gambarkan pada malam yang barakah ni, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita ambil kesempatan bahawasanya kita duduk dalam fasa bulan Syaban, nak pergi kepada Ramadan. Itu pun sebenarnya kalau nak dihitung belum tentu lagi sampai Ramadan kita ni. Tu selalu sembang sangat lah kalau bahasa. Nah, siapa berani angkat tangan? Ustaz, saya confirm Ramadan masuk Ustaz. Siapa berani angkat tangan? Nah, Ustaz baling dengan botol warna biru ni besar sikit ni. Mana dia? Belum tentu saya ke tuan-tuan. Tapi itulah mudah-mudahan Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Okey, jadi kita ambil kesempatan, mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, fasa Ramadan yang kita nak temu ni paling pentinglah tuan-tuan lah. Nah, Ustaz doakan tuan-tuan semua paling penting diberikan kesihatan yang baik oleh Allah SWT. Amin. Itu paling penting lah tu. Nah, duit tak ada lagi ke, duduk mana ke, tu tak kisah lagi tu. Nah, yang paling penting sekali, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi sihat, boleh qiyam, boleh tarawih, boleh tadarus, boleh sedekah, boleh infak, boleh ikut apa sahaja. Okey, jadi ambil kesempatan ni tuan-tuan. Ustaz mohon maaf seandainya ada terkasar bahasa, tersilap bicara dan sebagainya. Dan platform ini Ustaz ambil sebagai satu ruang untuk Ustaz mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak 1445. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua mendapat satu kedudukan yang besar, satu martabat yang kita katakan dapat dinaikkan di sisi Allah. Dan yang paling penting tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita bersama dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri akhirat kelak. Jadi Ustaz rasa cukup dulu. Ada rezeki nanti kita sambung lagi kuliah kita di sesi yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadha wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wardina warda anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.